تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الجن والبشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimahullah, pertama-tamanya pada malam ini malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam di mana hati kita sedang dihidupkan oleh Allah. Kita merupakan manusia yang bertuah, dipilih kita sekali lagi dapat berada di dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu, majlis di mana adanya di dalamnya segala peringatan, peringatan Allah, peringatan Nabi dan peringatan ulama, di mana dengan semua peringatan inilah yang akan dapat menghidupkan hati kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana untuk menghidupkan hati salah satunya senjata utama, iaitulah hendaklah kita banyak memikirkan tentang akhirat Allah. Maka bila orang itu banyak memikirkan akhirat, tempat kembali dia, maka hatinya akan hidup. Bila hatinya hidup, insya-Allah dia akan merupakan manusia yang dapat membezakan yang mana benar dan juga yang mana salah. Teringat saya sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah hadis yang berbunyi an Abi Sulaiman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyal qulub wa tafakkuru fid dunya hijabun 'anil akhirah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah daripada Abi Sulaiman qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tafakkuru fil akhirah
banyak berfikir tentang akhirat itu yurisul hikmah, akan mewariskan kita dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dan kemudian wayuhyal qalub, iaitulah dia juga akan menjadikan hati kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala wattafakkuru fid dunya, banyak berfikir tentang dunia pula, hijabun anil akhirah, dia akan menjadi hijab, pendinding kita dengan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita dapat berada dalam majlis ilmu, kita dapat berfikir tentang akhirat. Hati kita hidup, bila hati kita hidup, pandangan kita akan luas, kita tidak akan dihijabkan dengan sebarang kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu syukur sungguh-sungguh, sebab kita dipilih untuk dapat menghidupkan majlis ilmu, dan kemudian rugilah mereka yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, bagi saya cukuplah sekadar itu muqaddimah. Kita sambung balik perbicaraan kitab kita yang kita duk mutalaah di masjid ini. Diam tak diam kita sudah masuk muka surat 25, kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab ni muka suratnya hanya 28. Maknanya lagi 3 muka surat, insya-Allah kita akan khatam kitab ni. Bermula daripada kulit dulu, kita akan juga menutup dengan kulit. Maknanya lengkaplah pengajian kita secara bertalaqi. Jadi kita akan tengok dalam kitab yang bernama Tuhfatur Raghibin, dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kita akan sambung pada khatimah, tajuk baru, iaitulah apa makna khatimah. Khatimah ni makna penutup. Jadi kita dah mula masuk kepada penutup kitab kita. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat penjelasan daripada apa yang digariskan oleh ulama ini, sehinggalah hidup kita benar-benar mendapat bimbingan. Kita akan berbahagia sehingga akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung pada muka surat 25. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Khatimatun fi bayani taubati wa syurutiha. Apa makna dia? Maknanya ialah ini suatu khatimah. Apa dia khatimah? Khatimah tu makna penutup. Jadi tajuk hak usah yang kita mengaji apa semua habis dah. Kita mula dengan muqaddimah, kemudian iaitulah tajuk yang pertama, fasal yang pertama membicarakan tentang iman. Kemudian tajuk yang kedua membicarakan tentang perkara yang membatalkan iman. Kemudian tajuk yang ketiga iaitulah kita membicarakan tentang golongan-golongan yang sesat yang disebut oleh Nabi 72 golongan yang sesat. Maka
daripada apa yang kita mengaji semuanya, yang maknanya kita dah urai panjang, maka kita tutup kitab ni dengan khatimah, iaitulah penutup. Penutup yang dia nak bincangkan di sini ialah bicara tentang taubat dan syarat-syaratnya. Kita akan bincang dalam tajuk muqaddimah ini, apa dia taubat, dan kemudian bagaimana kita nak bertaubat. Kemudian taubat ni dia ada syarat. Kalau nak bagi jadi taubat kita itu benar-benar diterima oleh Allah. Kalau tak ikut syarat dia, jawabnya taubat kita itu mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak tengok ni tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa khatimah penutup dia buat mai syarat taubat, kemudian cerita tentang taubat? Iaitulah harapan daripada Tok Guru dan siapa sahaja yang berada di atas muka bumi, iaitulah kita sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia mau ada dalam lubuk hati kita ni, kita cukup sayang pada semua manusia yang berada di atas muka bumi. Dan kemudian iaitulah tanda sayang kita. Kita kalau boleh tak mau bagi orang mati kafir, kita kalau boleh tak mau bagi orang mati dalam keadaan berdosa, kalau boleh semua kita lagu tu, dan kalau boleh semua kita berharap berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Tok Guru dia cerita tentang akidah, dia cerita tentang perkara yang membatalkan syahadah dan sebagainya. Iaitulah tajuklah dia buat mai cerita tentang taubat. Tok Guru berharap supaya orang tu kalau dia kapiak sekalipun, sebelum dia mati dia dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Itu keinginan kita sebagai seorang yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi relevanlah Tok Guru bawa tajuk ni, iaitulah cerita tentang taubat dan segala syarat-syaratnya. Dosa kita dengan Tuhan, bagaimana taubat kita. Dosa kita sesama manusia, bagaimana taubat kita. Tok Guru akan perincikan satu persatu. Kalau dosa besar, bagaimana tobat dosa besar. Kalau dosa kecil pula, bagaimana tobat dosa kecil. Semua akan dibahas dalam tajuk kita yang terakhir ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, kita tengok. Ketahui olehmu hai talib. Dia kata ketahui olehmu hai talib. Baik, apa dia maksud ketahui olehmu hai talib? Kalau bahasa Arab dia panggil i'lam. Tok Guru tuju kat kita semua. Kita ni semua talib. Talib tu makna apa? Penuntut ilmu. Jadi Tok Guru tuju kat kita semua, ketahui olehmu hai talib, bahawasanya taubat daripada dosa itu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Taubat atas tiap dosa, tak kira dosa mana pun, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tak kira dosa besar, tak kira dosa kecil, tak kira dosa terang-terang ataupun dosa yang tersembunyi, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi maksud hukum wajib ni maknanya kita buat dosa kemudian kita wajib bertaubat. Tiba-tiba kita tak taubat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, maka kita telah berdosa pula sebab tak taubat, dan wajib pula kita bertaubat di atas dosa tak bertaubat. Tu dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tu makna dia. Kemudian iaitulah kita tahu taubat, kita melewatkan taubat.
maka kita wajib pula memohon ampun sebab melewat-lewatkan taubat. Jadi satu dosa kadang dia bercambah menjadi 3-4 dosa. Dosa tak bertaubat, satu dosa pula. Lepas tu kita tahu kita buat dosa tadi bukan tak mau bertaubat, tapi kita melewat-lewatkan taubat. Kita kata tak apa kot, esok-esok taubatlah, lepas tu minggu depan lah taubat. Ataupun senang macam setengah orang, banyak juga ada yang dengar orang sebut esok pencen taubat. Pasal pencen kan nak buat apa dah, pergi duduk di masjid. Ni sementara boleh duduk ni, kita sapu dulu sungguh-sungguh, lepas tu pencen kita taubat. Dosa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi satu dosa dia bertambah jadi banyak dosa. Maka inilah yang menjadikan apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdosa dengan satu dosa, maka Allah Taala akan titik satu titik hitam, nuqtatun, dia panggil nuqtah. Bahasa Melayu pun pinjam bahasa Arab sebab itu, iaitulah full stop tu, nuqtah. Nuqtah tu kalau terjemah bahasa Melayu maknanya satu titik hitam. Baik itu satu dosa kita buat, kita tidak bertaubat, maka Tuhan titik hitam satu. Lepas tu tak bertaubat pula, dosa pula. Titik tak bertaubat, dosa tak bertaubat pula, titik lagi. Maka titik punya titik, titik punya titik, memanglah kita berasa macam sikit. Tapi cuba dia himpun lama. Bila dia himpun lama, titik tadi akan tutup seluruh hati dia. Maka jadilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuswaddal qulub minaz dzunub, menjadi hitam gelap pekat hatinya disebabkan dosa tadi yang dah bertapuk, yang dosa yang cukup banyak, dia akan tutup hati dia. Bila tutup hati dia ni, habislah nak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah sampai peringkat orang ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Tuhan tutup hati mereka, Tuhan tutup telinga mereka, Tuhan tutup mata mereka, ghisyawah, dengan satu tutupan yang tak ada siapa boleh buka. Yang ni yang jadi dia duduk atas dunia walau banyak mana petunjuk Allah, dia tetap tidak akan menjadi orang yang baik di atas muka bumi Allah. Ingat betul-betul tu, buat dosa, jangan kita tambah dosa lagi. Bila kita sedar kita buat dosa, astaghfirullahalazim, barulah kita hanya berdosa satu, dan satu dosa tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia kata di sini, ketahui olehmu hai talib bahawasanya taubat daripada dosa itu wajib atas tiap-tiap mukallaf, dan menyegerakan taubat itu pun wajib pula. Maknanya dua benda lah di sini. Satu, kita buat dosa, kemudian kita tidak bertaubat, dosa pula. Lepas tu maknanya nak elak daripada dosa, cepat-cepat mohon keampunan daripada Allah, jangan duk ghalit. Tambah-tambah ulama kata, orang yang ghalit dengan kebaikan, orang yang ghalit dengan menjaga iman dan akidah dia, ataupun orang yang ghalit sehingga menyebabkan dia menangguhkan taubatnya, maka orang itu orang yang melakukan dosa yang paling besar. Pasal apa? Salah satu dosanya iaitulah dia seolah-olah yakin yang dia tidak mati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni iaitulah
adalah jangan tangguh pasal kita tak tahu nak jadi apa lepas ni. Kita sendiri pun tak boleh nak garanti kita hidup tak sat lagi. Macam contohlah kita buat dosa. Macam setengahnya dia buat dosa, lepas tu dia kata tak apa, satgi Aisyah aku istighfar, aku semayang, habis istighfar. Dosa. Pasal apa dosa? Pasal dia kata dia nak tobat, dia nak istighfar lepas semayang tak lagi. Sedangkan dia tahukah dia boleh hidup sampai semayang tak lagi? Macam kita lah ni. Kita kata sat lagi lepas semayang aku tobat. Hang tahukah hang boleh hidup lepas semayang, lepas semayang Isyak, masuk waktu Isyak? Mana tahu lagi 3 minit sat lagi Tuhan cabut nyawa. Itu merupakan hak prerogatif Allah. Dah sampai ajal kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu melewat-lewatkan tanpa sebab dan ukuran syar'i kepada sesuatu keperluan daripada Allah, maka ia dikirakan satu dosa, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Contoh saya nak sebut, macam ni cerita dia. Jadi masuk waktu zuhur, dia boleh semayang lah waktu tu, tapi dia galit, biasalah duk tengok TV ke apa dan sebagainya. Iaitulah dia kata pukul 4 saat lagi aku semayang zuhur, waktu masih ada. Tiba-tiba 3:30 dia mati. Maka walaupun dia mati dalam waktu sembahyang zuhur masih ada, dia dikirakan orang yang meninggalkan sembahyang. Pasal apa? Pasal dia sengaja melewatkan. Tapi kalau dia sembahyang masuk waktu sembahyang zuhur 3:30 dia mati, maka dia tidak dihukum orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tu kena faham, tuan-tuan. Pasal itu dari segi kaedah taubat ni, dia jangan duk alit, jangan duk tunggu. Kadang kita terlupa tak apalah. Tapi lepas tu teringat, aku ada dosa banyak pada Allah, astaghfirullahalazim. Maka dia akan jadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah tak boleh galit ni supaya kita tidak dihukum orang yang meninggalkan sembahyang. Sampai satu peringkat kalau kita kata kita galit tu ada sebab. Sebab apa? Mungkin sebab kita tidak dapat kesempurnaan untuk sembahyang. Tak apalah, yang tu ada sebab. Tapi jangan sampai bagi habis waktu. Pasal itu, iaitulah kalau kita tak dapat kesempurnaan sah semayang pun, jawab dia semayang juga walaupun tidak sah, supaya kita dihukum orang yang tidak meninggalkan sembahyang. Walaupun lepas tu kena qada. Dan sembahyang ni masuk kaedah sembahyang nama dia tahrimul waqti, menghormati waktu. Pasal apa kita nama sembahyang menghormati waktu? Sembahyang menghormati waktu ni maknanya kita tak dapat syarat sah sembahyang. Yang ni boleh berlaku tak kepada kita? Awak tak boleh berlaku. Macam contoh dia duduk di Pulau Pinang. Dia balik kerja, naik jambatan Pulau Pinang, dia duduk belah sini. Sampai atas jambatan, iaitulah dia duduk ligan selalunya, dan dia balik semayang sampai kat masjid Seberang Jaya, dia singgah semayang asal. Tak apalah. Hari tu aksiden teruk di atas jambatan Pulau Pinang. Lepas tu kereta bersusun rapat-rapat. Maka dia nak ambil wudu, air pun tak ada, nak buka pintu kereta pun tak boleh. Duk mengadap sebelah, main sini. Nak semayang guna. Maknanya iaitulah wudu tak boleh ambil, tayamum tak boleh ambil. Ghalit tunggu dalam tu habis waktu. Habis tak semayang. Jangan kita tak semayang, pasal kita akan dihukum orang yang meninggalkan sembahyang. Lah nak buat guna, satu wuduk tak ada, tak apalah, semayang tak ada wuduk. Lepas tu nak menghadap kiblat pun payah, kedudukan kereta macam tu punya cerita.
Dua, tak dapat menghadap kiblat. Tapi hak lain semua boleh buat sempurna tak? Sempurna hak lain semua. Maka dia sembahyang juga. Tapi sembahyang dia itu dikirakan tidak sah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi balik saat lagi sampai di rumah elok apa semua, maka dia kena jawab dia qadha balik sembahyang tadi. Sebab sembahyang tadi memang tidak sah. Habis kalau tak sah, sembahyang buat apa tadinya? Ada orang tanya. Sembahyang buat apa? Sembahyang tadi ialah kita nama dia tahrimul lil waqti. Sembahyang menghormati waktu untuk apa? Untuk kita ini tuan-tuan, kalau mati waktu tu sebelum sampai di rumah, kita tidak dihukumkan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan kena tengok syarat-syarat dia ada lagi dalam perbahasan ulama fiqh. Maknanya sampai peringkat itu nak habaq kata perintah sembahyang ni bukan boleh buat main-main tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu persoalan sembahyang, apatah lagi taubat. Samalah. Tak boleh duk ghalit-ghalit. Ingat saja bersalah, astaghfirullahalazim. Berasa berdosa, astaghfirullahalazim. Jangan duk tangguh-tangguh dah. Kadang banyak orang tangguh lagu tu. Saya pun ada. Yang kenal ada orang sebut, tak apa, esok pencen kami piduk pondok. Tu dia, bagi dia duk pondok ni kira habis untuk membersihkan segala dosa dan kesalahan. Saya sebut satu pak cik ni, masa kita duk jumpa juga, kita sebut kat dia dan kan nak piduk pondok esok ni. Satu. Lepas tu satu. Yang kedua, pondok ada lagi kan? Lah ni pun kuih pelan tak ada pondok dah tuan-tuan. Yang banyak pondok tunggu derian, tu pun musim derian. Pondok tepi jalan, pondok hak tunggu bas pun tak apa ada dah. Bas orang tak naik dah lah. Tu dia jawab lagu tu. Pasal kita duk boleh mudah senang. Tak apa, esok kami pergi duk pondok. Seolah-olah ada masa untuk bertaubat. Kita tak tahu nak jadi ke depan ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu persoalan dia. Tu dia kata apa di sini? Dia kata dan barang siapa melambat-lambatkan taubatnya, maka atasnya itu berdosa. Siapa yang sengaja ghalit, tak apa, aku memang buat dosa, tapi tak apalah, tunggulah satu masa besok ni. Pasal banyak orang sebut tu, tak apa, esok ni masa tak boleh nak pergi mana, pegang buah tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Berasan masa tu, berasan sehari 1000 istighfar. Dia nak punya nak perasan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nah habaq siap-siap kalau masalah hang tak istighfar, masa tengah sibuk pun payah nak istighfar, masa lapang tak boleh istighfar, masa muda pun payah nak istighfar, masa tua lagi payah. Ataupun ada orang kata tak apa, tak pergi masjid lagi pun tak apa, muda ni tua esok bukan nak buat apa, pergi masjid lah. Kalau hang daripada mula tak biasa pijak masjid, payah tuan-tuan. Masa tu lagi banyak alasan untuk pijak masjid. Itu kaedahnya. Sebab itu satu dosa pula melambat-lambatkan taubat. Wajib pula taubat atasnya daripada dosa melewatkan taubat itu, sama ada maksiat itu dosa besar ataupun maksiat itu dosa kecil. Tak kira. Maknanya dosa besar, dosa kecil
kena segera bertaubat. Cuma ada kaedah lah. Dosa besar lagu mana taubat dia, dosa kecil lagu mana taubat dia. Yang ulama sebut dosa kecil ni iaitulah kadang cukup dengan kita buat kebajikan. Macam kita ambil wuduk tu, kita basuh muka, ayat yang luruh tu dia meluruh sekali, dosa kecil. Itu maksud dia. Tapi dosa besar dia tak boleh buat lagu tu. Dosa besar kena daripada hati, astaghfirullahalazim. Tapi dosa kecil juga dia boleh jadi dosa besar. Salah satu sifat dosa kecil boleh jadi dosa besar apa dia? Iaitulah at-tasghir. Apa makna at-tasghir? Tasghir memperkecil-kecilkan dosa. No, kita kata Allah dosa kecil. Ambil yang sembahyang luruh. Dia buat seolah-olah besar benda tu. Maka dosa tadi bukan dosa kecil, jadi dosa besar sebab dia memperlekeh-lekehkan dosa. No, pasal itu setengah ulama dia tak bahagikan dosa besar, dosa kecil. Semua dosa besar. Pasal takut kita kecil lah tuan-tuan. Satu ulama dia sebut, bagi aku tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, semua dosa besar belaka. Pasal apa? Jangan tengok pada dosa, tapi tengok pada bila kita buat dosa kita lawan siapa? Lawan Tuhan. Jawab dia lagu tu lah tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahimahullah. Tapi tak apalah, umumnya ulama sebut ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa dia dosa besar? Bila kita tahu apa dia dosa besar, lain daripada dosa besar tu dosa kecil ya. Baik, kita tengok apa soalan lagi yang Tok Guru bagi. Soal, beberapa perkara dosa besar dan apa pula takrifnya, takrif dosa besar. Soalan dia apa dia? Soalan dia ialah banyak mana yang masuk dalam kategori dosa besar? Satu. Lepas tu apa maksud dosa besar tu? Apa maksud dosa besar? Takrif tu makna pengertian dosa besar. Jadi kalau kita nak ukur dosa kita tu, iaitu dosa besar ke dosa kecil, kita kena tahu dulu apa dia takrif dosa besar. Baik, banyak ulama dia bagi tafsiran yang berbeza. Kalau nak tengok boleh buka banyak dalam berapa banyak kitab. Antara kitabnya iaitulah kalau kita tengok ada kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, dia sebut apa dia yang dikatakan iaitulah iaitulah dosa besar. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Apa dia dosa besar? Dia bagi takrifan dia. Tok Guru kita bawa jadi jawapan apa dia pengertian dosa besar mengikut apa yang telah digariskan oleh ulama. Baik. Okey, kita tengok jawapan dia yang Tok Guru bagi. Adapun takrifnya, takrif dosa besar itu atas kata Imam Al-Haramain. Apa dia dosa besar? Dosa besar Imam Al-Haramain kata. Siapa dia Imam Al-Haramain ni? Ulama besar bukan calang-calang tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kita akan buka kitab banyak disebut, iaitulah hujah daripada Imam Al-Haramain. Siapa dia Imam Al-Haramain? Imam Al-Haramain nama penuh dia Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Itu nama Imam Haramain. Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Pasal apa dia digelar Imam Al-Haramain? Sebab dia menjadi tempat rujuk utama penduduk-penduduk Mekah dan Madinah. Pasal itu bila sebut Mekah dan Madinah, dua-dua tu tanah haram, maka dinamakan Al-Haramain.
Itu kaedahnya untuk kita ambil i'tibar di atas muka bumi Allah. Disebut haramain. Haramain itu maknanya dua tanah haram. Tu dia punya pemerintah Saudi, dia gelak diri dia apa nama, khadamal haramain. Khadam bagi dua tanah haram, the custodian of two holy mosques. Iaitulah khadam dan penjaga dua tanah haram. Jadi haramain tu iaitulah tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Jadi Imam Haramain ni nama dia Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Mengikut kaedah Imam Haramain, apa dia makna dosa besar? Maka iaitulah disebut oleh Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini yang kata dosa besar itu iaitu tiap-tiap maksiat yang menunjukkan ia orang yang melakukan maksiat itu atas bahawasanya orang yang mengerja akan dia maksiat itu kurang hirau dan kurang peduli akan agama. Itu dia. Maknanya kalau ikut takrifan, iaitulah Imam Haramain ni hang buat dosa apa pun semua besar. Sebab bila kita buat dosa tu menunjukkan kita bukan peduli sangat dengan agama. Kalau kita peduli dengan agama, kita tak buat dosa dan kesalahan, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Contoh, kita balik makan kenduri. Okey? Dah balik makan kenduri, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Makan tu berasa daging tadi lihat sikit, lekat celah gigi. Lalu sambil nak jalan balik sampai di rumah dah. Lepas tu tengok ada pokok nyok, siapa tak tahulah. Koyak daun nyok sikit, ambil dia punya lidi nyok, buat korek gigi, tuan-tuan. Dalam mengikut takrifan kita akan sebut itu dosa kecil. Tapi mengikut Imam Al-Haramain, itu dosa besar. Pasal apa? Pasal kita merasa tak apa saja. Padahal pokoknya tu orang, daun nyok tu pun orang, hang minta izinnya. Tapi kita dah rasa biasa. Jadi menunjukkan kita tak peduli dan kita tak hirau dengan amaran dan ancaman agama Allah Subhanahu wa taala. Baik tu ikut Imam Haramain ni, buat apa pun kira dosa besar. Itu kaedahnya untuk kita ambil i'tibar. Maknanya jagalah, tuan-tuan, kesalahan hang buat apa pun, kalau ikut takrifan Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini ini, itu dikirakan dosa besar. Kalau kita betul-betul peduli dengan agama, jawabnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kita akan anggap itu dosa. Jadi kita pun merasa tak apa. Allah dia buat lagu tu, tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Kalau dosa pun dosa kecil, yang tu nama dia tasghir, memperkecilkan dosa. Kita tak boleh, tuan-tuan, biar dosa ni kita kena rasa besar walaupun kecil. Tambah Nabi pun sebut lagu mana pandangan kepada dosa, cara orang munafik dan cara orang beriman. Orang beriman, dia tengok dosa tu, tak kira dosa apa pun, dia macam gunung nak hempuk kepala dia. Dia duduk bawah gunung tu, gunung tu macam nak reban main, hempuk atas kepala dia. Dosa tu. Baik tu orang beriman, dia sensitif. Buat dosa ya. Kadang bukan kita elok, bagaimana pun jatuh dosa juga. Jangan kata seorang tak berdosa langsung. Kotlah ada seorang lemai, dia kata, ustaz, saya ya, daripada mula beranak sampai kelak, perasan tak ada dosa lagi. Saya kata betul, memang hang mengaku tak ada dosa lagi, maknanya hang kata betul tak berdosa, tapi baru tak sat yang berdosa. Pasal apa? Dosa apa, ustaz? Dosa pemohong.
Bohong lah. Mana ada orang dari kecil sampai besar tak berdosa. Saya pun tak boleh dabik dada kata tak berdosa. Memang kita berdosa. Itu kaedahnya tuan-tuan. Cuma lagu mana kita berasa dosa kita buat tadi? Macam contohlah tuan-tuan. Kadang kita tak sedar. Tak sedar kita, iaitulah kawan tu habaq RM3.5. Kita bayar RM3. Kita pi lagu tu ya. Lepas tu baru perasan. 5 kupang lagi tak minta halal. Lagu mana rasa kita? Kalau orang beriman, dia kena dosa tu. Sebab dia makan orang. Lagi tak minta halal. Hidup dia ni macam tak tenang. Merasa rimah lagu mana. Tak tahu. Tu orang beriman yang buat dosa. Orang munafik pula lagu mana kata Nabi? Kal zubab fil anfi. Orang munafik pula dosa dia macam lalat duduk atas hidung. Lagu mana lalat duduk atas hidung? Kan kita lalat ni satu binatang yang memang payah dia duduk, dia hurung kita. Dia main atas hidung, kita halau. Lepas tu main hidung. Jadi macam biasa, halau. Begitu. Dosa tak ada apa, biasa. Tu dia tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Kita jaga. Kita tengok tak sembahyang subuh ke 10 baru jaga. Kita qada. Walaupun kita qada, hari itu hidup kita tak tenang. Kita berasa ada kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tu orang beriman. Kalau orang lain dah biasalah mangkit ke 10 tadi jaga dah, lepas tu dia biar subuh berlalu, lepas tu pula boleh sarapan pagi roti canai 3 biji, tak ada masalah apa, rasa okey pula. Kopi pula 2 cawan pula tu, selalu secawan ya. Maknanya itu beza nak bak lagi. Itu kaedah yang mengikut tafsiran ulama. Itulah dia yang disebut maknanya dosa besar tuan-tuan. Tu kalau kita ambil dari sudut pandangan, iaitulah apa dia? Pandangan Imam Haramain. Lagi, dan kata jama'atun daripada fuqaha, dan kata pula satu kumpulan ulama daripada ulama-ulama fiqh, bahawasanya dosa besar itu tiap-tiap maksiat yang menghubung akan orang yang mengerja akan dia itu janji siksa yang keras dengan nas Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni bukan takat kumpulan ulama fiqh. Ada riwayat juga kata sebahagian ulama, ini ialah ulama yang betul-betul faham dengan agama Allah dan pandangan jumhur ulama. Apa pandangan jumhur ulama? Pandangan jumhur ulama ialah yang kata dosa besar dosa yang dikaitkan ancamannya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran dan hadis tak ada ancaman, itu bukan dosa besar. Yang ni dikhususkanlah sikit. Contoh lagu mana tuan-tuan? Mencuri dosa besar ke dosa kecil? Okey, tengok ayat Al-Quran ada tak yang Tuhan sebut tentang dosa mencuri apa semua? Ada. Dosa besar. As-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Mencuri laki-laki, mencuri perempuan, hendaklah dikerat tangan kedua-duanya. Dosa besar. Lepas tu, iaitulah benda lagi, berzina, dosa besar ke dosa kecil? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atul jaldah. Minum arak, dosa besar ke dosa kecil? Ada. Innal khamru wal maisiru wal ansar wal azlam rijsa. Banyak lagi lah antara ayat disebut. Okey, tapi kalau yang tu kesalahan tapi tak ada lah ancaman yang jelas disebut dalam
dalam Al-Quran dan tak ada ancaman disebut jelas dalam hadis yang mana diperingatkan kita dengan akibat dan siksaan yang begitu dahsyat, maka itu dosa kecil. Maka di sini kita boleh buat kesimpulanlah, kita nak pilih pandangan ulama mana. Tapi ada lagi tu, ada banyak lagi pandangan ulama. Bila ditanya kepada mereka apa dia dosa besar, pasal itu kitab ni kata dosa besar 67, ada kitab lain pula sebut dosa besar 45, ada pula kitab yang lain sebut dosa besar 86, ada pula sebut dosa besar 97. Macam-macam lah. Tapi lagu mana pun kita nak pegang, tuan-tuan, kalau bolehlah kita jangan anggap ringan dengan dosa. Kita kira dosa apa pun salah lah. Dan kemudian lebih baik mengaku salah kalau dah buat salah. Jangan duk pinta, tak apa kot, boleh kot, yang ni kecil saja. Jangan. Itu semua akan bawa kita jadi orang yang akan ditutup mata hati oleh Allah. Sebab itu mengaku dosa. Lebih baik, tuan-tuan, jangan duk ego, tak kena wahala. Dia tengok TV. Tengok TV biasa. TV ni kadang kita tengok jadi haram, kadang tengok jadi berdosa, kadang tengok jadi dapat pahala. Lagu tu dah sehari duk tengok tu, sat berdosa, sat dapat pahala. Lagu tu TV biasa. Kalau kita boleh buat cantik, masa tak dapat pahala, tengok. Tengok, lepas tu buka telinga. Masa main nak, kita berasa macam, saya nak main berdosa, dandan tarik muka, tarik kepala, dandan kacup telinga. Boleh buat lagu tu? Tak pernah tengok orang tengok TV siapa lagu tu pun. Hang pakai serban ke, hang pakai kepiah ke, hang lagu mana kan lagu tu. Jawab dia, bila orang kata kat kita, hang boleh pakai serban tengok TV, berdosa nak tengok TV. Kita tengok tak sah ni. Kita nak kata apa? Kita boleh dah rasa nak kata salah, saya ikut dah. Kita duk tengok orang hentam kita pula. Tak apa kot. Kita pergi bukut pula, buat lagi berdosa, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Lah bak terang, tang dosa, berdosa. Aku pun dosa. Astaghfirullahalazim. Selesai masalah. Jangan duk jangan duk pemohong pula. Tambah dosa lagi. Dia sebut selalulah, dulu pun pernah sebut kat tuan-tuan. Kita naik kereta berapa lama tak ada rotek, contoh. Tatok main rok belok. Tahan. Minta maaf saja. Minta maaf lah Datuk, kalau panggil Datuk lah, minta maaf lah Datuk. Rotek saya ni mati lama dah. Memang maknanya tak ada rotek ni. Dia bila kita bermaku lagu, dia akan tanya, pasal apa? Duit tak ada. Abang gitu, buat macam mana? Dengan telur mahal, puas semua mahal lah. Bukanlah, kita pun habang tu. Silap-silap hari lah dia boleh lepas gitu ya, tuan-tuan. Tapi dah, passion orang kita. Tak apalah, memang tak banyak rotek lah, salah dah. Duk pergi pemohong pula. Sampai-sampai tu tak bagi dia tengok tu, kita buat gelabah. Ni nak cepat ni. Nak pergi mana kawan tu tanya? Nak pergi tengok orang mati. Padahal dia nak pergi supermarket. Abang pergi tengok orang mati, mohong lah. Yang tu yang duk buat jadi dosa besar lagi. Lepas tu pula duk buat bagi tambah hilang maruah dan harga diri pula. Kebetulan kawan tu pun polis semua rajin tanya, di mana amannya tu? Kita pun nak abang dekat, takut orang tahu kita mohong. Abang jauh, di Pendang. Pendang tang mana? Gajah mati. Di mana tang gajah mati, tang mana pula? Tu dia punya ramahnya. Gajah mati tang mana? Belakang markas Pah. Lah, siapa dia? Saya orang kampung situ. Dandan dia pergi kata lagu tu, dandan tu kita tenggelam puncak sengap. Dandan lepas tu pergi habak lah nak macam tu. Dia polis pun tengok rotek habis. Patut pun pemohong rotek habis. Satu, saman dapat. Dua, maruah harga diri kita hilang. Tiga, berdosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu senang ya, bukan dia susah mana. Salah, mengaku salah, selesai.
Tak payah duk tegak benang basah kalau dah salah tu. Kalau kata kita ni berdosa, astaghfirullahal azim. Tuhan Maha pengampun, Maha penyayang, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Saya salah. Itu kaedahnya, tuan-tuan, untuk jadi pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebut lagi di sini, maka diketahui daripada ta'rif itu bahawasanya dosa besar itu banyak sekali, amat banyak. Dosa besar ni banyak. Kalau tengok tarikh tadi ni lah, banyak sampai tak terhingga banyaknya. Kalau dosa dengan Tuhan pun kira dosa besar, dosa dengan manusia lagi dosa besar. Pasal apa? Pasal dosa dengan Tuhan dah besar lah. Tu pun Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa dengan manusia dia kira besar. Pasal apa? Pasal belum tentu manusia boleh ampunkan orang. Tu kena ingat, tuan-tuan. Pasal itu dosa yang paling kita kena ambil berat hak sangkut dengan orang. Pasal apa? Pasal tak lepas. Dosa dengan Tuhan ni, jawabnya Tuhan Maha berkuasa. Dia boleh ampun mudah-mudah kita. Orang belum tentu. Kita kata tak, kau orang tak mampunkan aku pula. Kita boleh apa? Boleh mudah-mudah maaf orang, boleh. Kita boleh try duk tak duk pi luku kepala dia tengok. Siap. Dia nak biar gitu. Tu dia, tuan-tuan, payahlah. Kadang masalah sikit pun kita payah nak maaf orang. Tambah orang boleh maaf kita mudah-mudah lagi tu. Pasal itulah dalam bab dengan manusia yang ni kena beringat banyak, tuan-tuan. Jadi sebab itulah lepas ni Tok Guru akan bahas kat kita, itulah bilangan dosa-dosa besar. Apa dia tu? Lepas ni kita tengok tanda tentu, tuan-tuan. Dan yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Muqri, wallahu alam. To be continued. Kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang, perincian yang dikatakan dosa besar tu, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat panduan sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada no? Kalau tak ada, tak apalah. Takat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya. Walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.